Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Hadhihi wasiyatul awwalin wal akhirin. Inilah wasiat, pesanan yang telah disampaikan kepada umat-umat yang terdahulu dan yang terkemudian, sehingga sampai kepada kita dan sampai kepada hari kiamat, iaitu ittaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu beristiqamah di atas jalan Islam, sentiasa bertakwa sehingga kita mati dalam keadaan Islam yang murni daripada sebarang noda dan dosa. Para jemaah sekalian, itulah seruan takwa yang diperintahkan. Maka dengan itu marilah kita manfaatkan peluang masa yang masih ada ini untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita dikurniakan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Pada hari ini 14 Januari 2022 bersama dengan 11 Jumadal Akhirah 1443, tajuk yang diberi kepada kita untuk diperbincangkan iaitulah berwaspada dengan helah penipuan melalui alam maya, dipanggil scammer, penipu-penipu yang duk kecek orang, duk tipu orang melalui di atas talian dan juga di atas secara bersemuka. Dua-duanya ada pada masa kini. Kalau zaman dulu satu je orang tipu ni, tapi zaman kita ni ada satu lagi alam, nama dia alam maya. Maka kedengaranlah orang tu ditipu, orang ni kena tipu. Yang kena tipu pula orang cerdik-cerdik biasanya. Orang bodoh-bodoh ni tak apa kena tipu sebab dia tak main internet. Maka kita perlu memberi peringatan dan juga perhatian kepada para jemaah sekalian. Ada orang menipu sebab dia jahat. Ramai orang terkena tipu, kita nak kata sebab apa? Kalau orang kata awak kena tipu sebab awak bodoh, mesti kita marah. Tapi sebahagian daripada orang bukan orang bodoh yang kena tipu. Mangsa orang cerdik-cerdik. Tetapi disebabkan sifat tamak, orang offer tawar benda sikit, molek juga ni. Ataupun sifat mudah panik, gelabah. Sekali dapat panggilan daripada ini pejabat polis, ini pejabat mahkamah, ini pejabat
apa sajalah pejabat, galabah dia sudah. Pejabat JPJ. Jadi kita kata orang kena tipu ni dengan dua sebab, sama ada dia bersifat tamak ataupun dia sifat gelabah yang mudah terpedaya dengan perangkap-perangkap yang dimainkan oleh puak-puak skamer ni. Baik, kita ambil yang pertama. Kemudian kita pergi kepada yang kedua dan mungkin kita simpul dengan yang ketiga, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Tuan-tuan dan puan-puan semua dapat selamat daripada ditipu oleh puak-puak skamer. Kumpulan pertama yang ditipu. Kumpulan penipu kita tahu dah dia jahat. Cakap pun tak ada faedah dah. Memang dia orang tu orang kalau dia tak jahat, dia tak buat. Sebagaimana kita bincang dulu, orang kata al-mu'min la yakzib, orang mukmin tidak berbohong. Tapi kalau orang mukmin bohong juga, menipu orang juga, maka itu mukmin yang bermasalah. Dia beriman. Dia solat juga. Dia pergi juga masjid. Tapi masalah dianya menipu. Itu masalah. Kita tak boleh, tak ada dalam mazhab kecuali mazhab Khawarij ataupun mazhab-mazhab lain yang mengkafirkan orang buat dosa besar, itu cerita lain. Kita nak pegang dengan mazhab Ahlus Sunnah. Sifat tamak adalah sifat ingin memiliki sesuatu tanpa batas dan selalu berasa tidak cukup sehingga menyebabkan seorang itu sanggup melakukan kerja-kerja yang hina seperti merompak, merampas, menipu, mengambil hak orang lain dengan rakus tanpa mempedulikan hukum halal haram. Termasuk juga sifat tamak mudah terpedaya dengan janji-janji yang dimainkan oleh orang-orang ni sehingga dia sanggup keluarkan duit simpanan dia, duit pencen dia, duit bekalan hari tua dia sampai habis. Tengok-tengok akaun sudah tidak ada. Kalau dia tak tamak, takkanlah dia terima tawaran bodoh orang tu. Awak siapa? Kenapa telefon? Tengok. Malam-malam telefon pun boleh percaya. Besok janji kita bagi password. Ada setengah orang tu belum besok lagi. Tak apalah, kalau takut tak sempat besok, bagi password saja. Dia bagi password dia punya bank. Dia boleh online. Kita kata ini juga di antara benda-benda yang perlu perhati-hati. Seorang sahabat nama dia Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah." Bagi setiap umat ada fitnah yang tersendiri. Wa fitnatu ummati al-mal. Ujian ataupun fitnah bagi umat ikut aku ni ialah harta, melalui harta, duit. Hadzal hadis rawahu Tirmizi bi sanadin sahih, sanad dia sahih. Maka dalam hadis ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan al-malu fitnah. Harta itu fitnah, ujian. Siapa yang dapat daripada jalan yang halal kemudian diguna pada jalan yang halal, maka itu adalah merupakan suatu ujian yang dia melepasi ujian dunia sebab dia gunakan harta dia untuk kebajikan, untuk jalan menyampaikan ke syurga. Alhamdulillah. Tapi ada orang jalan yang buruk, jalan yang haram, menipu, riba, rasuah dan lain-lain lagi. Dapat duit pula, salah guna pula melalui lorong yang haram, maka kita kata orang ini dua kali haram, dia telah membina lebuh raya besar, dua lain untuk ke neraka. Na'udzubillah. Ada juga orang baik, harta dapat melalui jalan yang halal, tapi dilabur ke jalan yang haram, juga berbahaya. Tapi yang dapat dua-dua ni, pendapatan pun haram, diguna jalan haram, jawabnya dua kali haram. Na'udzubillah. Maka hadis ini besar memperingatkan kepada kita setiap umat ada ujian dia. Dalam hadis Nabi kata Banu Israel, Allah Ta'ala uji dia melalui wanita, perempuan. Banyak godaan di sana. Ada orang diuji dengan pangkat dan kedudukan. Tapi kebanyakan kita nak dapat pangkat bukan senang. Tapi dapat harta mungkin mudah, nak bandingkan tu. Maka fitnah tu. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah bagi umat aku ni, kata Nabi SAW, melalui harta.
Jadi kita tak peduli ambil dari mana, kita tak peduli dapat dari mana dan ke mana kita nak bawa. Ini yang kita takut. Dalam sebuah hadis lagi, dalam yang dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di." Nabi berkata kepada para sahabat, aku demi Allah tak bimbang kamu semua, para sahabat yang telah mantap akidahnya, akan berpaling menjadi kufur, jadi syirik. Walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha fatahliku kama halaka man kana qablakum. Yang aku bimbangnya para sahabat ini, apabila dibuka dunia depan mata kamu, zaman Nabi susah. Zaman Sayyidina Umar dah mula dunia terbuka depan mata. Dan di akhir hayat Nabi pun sudah ada. Hadis ini Nabi kita bersabda ini ketika datangnya harta daripada Bahrain. Bila harta barang daripada Bahrain penuh di masjid, Nabi keluar nak solat subuh, dia tengok penuh masjid. Nabi senyum. Baginda Nabi SAW bersabda, la'allakum tasma'un. Boleh jadi kamu semua tahu harta-harta daripada Bahrain sampai malam, hari ini ramai. Maka Nabi bersabda, aku bimbang yang akan merusakkan kamu apabila kamu berlomba-lomba mengejar harta dunia, yang kamu akan langgar batasan halal dan haram, itu yang aku bimbang. Sebab itu kalau kita baca sejarah kematian beberapa orang sahabat, mereka menangis. Di antara Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dia menangis. Dia kata ramai di kalangan sahabat-sahabat kita mati di awal Islam, mereka tidak merasa apa-apa kesenangan. Mereka telah pun berada dalam syurga insya-Allah. Kita yang hidup panjang umur, dunia sudah terbuka luas terbentang, aku bimbang takut Allah Ta'ala beri habuan kita di dunia, kosong di akhirat. Menangis. Ada sahabat yang tak lalu makan berbuka puasa kerana teringat pada peristiwa tersebut. Begitulah orang yang suci hatinya. Tapi kita ni yang tamak ini, selagi dapat harta, lagi tu kita gomo, halal haram kau jangan tanya, biar boleh dulu. Nah, bila boleh kita tanya ustaz macam mana kita mau bersihkan harta, macam-macam dia punya kira-kira. Baik para jemaah sekalian, itu mukaddimah tentang fitnah harta. Tamak, sebab tamak kita sanggup serahkan harta kita kepada orang ini. Sejak akhir-akhir ini sudah banyak kes penipuan melibatkan kerugian wang ringgit, kejatuhan imej dan pandangan terhadap individu yang dilaporkan oleh media. Sindiket penipuan atau scam sama ada melalui panggilan telefon, SMS, sistem pesanan ringkas, atau aplikasi media sosial, dilihat semakin berani walaupun bakal menghadapi tindakan daripada pihak berkuasa seperti polis, PDRM ataupun SPRM ataupun apa saja penguasa. Geng-geng scammer ni bukan takut. Para penipu moden ini menggunakan pelbagai cara bagi menjayakan penipuan di alam cyber. Sebagai contoh, mereka pandai menggunakan gambar seseorang tokoh atau individu yang berjawatan, ataupun ustaz-ustaz pendakwah selebriti, ataupun orang-orang yang dikenali oleh orang dalam akaun dengan nama yang berbeza contohnya. Kemudian mampu mempengaruhi mangsa dari golongan yang mudah terpedaya. Ana sendiri jenuh dah kita buat penafian dalam Facebook. Keluar gambar kita. Seolah-olah Abu Anas ni setuju dengan saham yang dia jual. Kita tak tahu siapa, makhluk mana yang buat, tak tahu. Bila kita pangkah, kita kata ini pembohongan, tipu, esok keluar gambar lain pula, dengan ustaz lain pula. Jadi akhir sekali orang duduk nasihat saya, repot polis lah, kata polis pun tak larat duduk baca surat aku. Kita repot dengan Tuhan je lah. Hari-hari duduk keluar benda-benda yang karut macam ni. Dia guna gambar orang untuk nak melariskan perniagaan dia. Jadi tuan-tuan jangan, eloknya jangan, ada orang percaya.
Di atas WhatsApp bagi dia tu, Abu Anas, saya dah beli ni. Dah ambil dah saham ni sebab saya nak ikut ustaz. Kita kata astagfirullah. Saya pun tak tahu siapa dia saham, siapa yang buat. Manusia ke syaitan yang buat kerja ni saya pun tak pasti. Kenapa awak beli? Sepatut tanya dulu. Semangat je dia hantar WhatsApp kita selepas dia terperangkap. Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya nafi di atas mimbar yang mulia ini, saya tidak terlibat dengan jual mana-mana saham yang scam-scam cepat kaya ke cepat miskin. Kalau terlibat dengan iklan-iklan pembangunan untuk masjid kita, untuk pondok, itu ada. Yang lain-lain jangan. Itu satu. Ada juga yang datang macam-macam dia buat. Dia masuk dalam pondok orang tua ni. Dia kata, makcik, nama makcik tersenarai untuk dapat tanah di kampung. Muka ni puak-puak skamer ni bijak dia. Dia tahu makcik ni duduk di kampung mana. Dia boleh bagi tahu. Saya daripada pejabat sekian-sekian, nama makcik tersenarai akan dapat tanah berapa ekar gitu. Jadi sebagai pendahuluan kena bagi selalu RM2,000 untuk kita nak buka file. Orang tua nak ambil mana RM2,000? 200 mungkin ada. Tak apalah, nampak gelar besar tangan tu, bagi hak tu pun tak apa. Holos selalu. Allah Akbar. Ni, tomok punya pasal. Nak tanah lagi orang tua berjalan apa kata lutut. Bunyi orang nak bagi tanah tu hunggah lagi. Ini cara-cara permainan. Jadi kita kena nasihatlah kepada orang tua kita. Umum mengetahui terdapat banyak kes penipuan melibatkan aplikasi WhatsApp, Facebook, menggunakan imej rakan sekerja atau ahli keluarga. Ini satu kes lagi. Dia ambil gambar kita, dia buat grup WhatsApp, buat gambar WhatsApp, hantar WhatsApp kepada orang. Syekh, Allah, anak ni ada masalah ni. Nak 200 ya dulu pagi ni, malam kita bayar balik. Kawan ni tengok muka ustaz. Boleh jadi kereta dia mampus tengah jalan kot. Kereta dia mati tengah jalan, tak ada minyak ke, rusak. Bagi lalu 200. Ustaz cukup ke 200 tu? Alhamdulillah lah kalau nak bagi 3 kau comel. Sayang kau ustaz ni buis lalu. Tak ada 10 minit tengok Facebook ustaz penafian. Bukan saya itu skamer. Habis nak buat apa? Kita pun jangan duduk lorak sangat. Kalau kita ada, kalau betul-betul kita sayang kau ustaz kita ada nombor handphone dia, kita ada Facebook dia, tanya dulu. Betul ke ni? Ke gambar ni orang salah guna? Banyak kali dah gambar kita ni naik minta derma. Kita kata saya tak ada minta derma kecuali atas nama pondok ada. Tapi kalau nak minta peribadi kereta mati tengah jalan, insya-Allah tidak berlaku benda tu kecuali betul-betul orang yang kita kenal. Kita akan minta bantuan, minta tolong, tapi nak hantar ke orang yang tak terpasar gini, itu yang masalah. Sebab itulah kita bimbang, kita buat bila masuk dalam grup WhatsApp. Kalau skamer tu masuk, dia ambil semua nombor orang, dia hantar. Jadi bila tengok gambar ustaz yang kita sayangi, yang kita duduk mengaji dengan dia, cair selalu. Kata budak-budak sekarang ni mudah koyak. Tak, pandai. Pokok penipu ni bijak. Pasal itulah kata di para ulama, asyaitanu farighun, syaitan tu tak ada kerja. Kalau syaitan tak buat kerja tu, bukan syaitan nama dia tu. Tak kira lah syaitan manusia ke syaitan jinnya. Jadi guna gambar rakan-rakan sekerja atau ahli keluarga, kononnya ingin meminjam wang dalam jumlah sekian-sekian, ada kalanya besar, ada kalanya kecil, dengan qadar segera. Bayar apa segera? Pagi-pagi ni malam bayar. Hebat. Ada juga helah melalui panggilan telefon oleh mereka yang mengakui sebagai wakil pihak bank. Menyatakan seorang itu mempunyai tunggakan pinjaman ataupun kad kredit. Sedangkan individu berkenaan tidak pernah buat pinjaman atau memiliki kad kredit. Yang ni kalau orang tanya. Dia kata, tuan, kad kredit awak tak bayar. Kata, bodoh tu tak payah bayar, tapi bodoh macam awak ni belik sangat. Aku tak pernah daftar kad kredit, macam mana aku ada pinjaman? Letak telefon sukalah. Duk ketal lutut buat apa lagi ke dia? Macam-macam. Hari tu dia telefon daripada pejabat apa telefon. Kita pun tanya dia. Ada ke pegawai undang-undang kerajaan orang pejabat telefon gini ya? Ada. Dia tak atas surat notis, tak ada apa. Kata mu nak menipu puja reti ke? Dia nampak kalau kita tegas sikit, kita jekah dia sikit, dia letak telefon. Dia pun bahasa juga. Pak cik ni tak boleh goreng ni kata ni. Dia pandai main-main. Namun kelicikan skamer atau penipu zaman moden yang pandai menipu daya dan menggunakan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi ICT akhirnya berjaya menjadikan mangsa panik,
bertindak mengikut arahan yang diberikan sehingga melibatkan kerugian wang ringgit yang begitu banyak. Banyak. Saya nak sebutkan dan kena. Ada orang tu berkira sangat. Kita kata buatlah pondok sebuah. Berapa ribu? 40,000 ya pondok. Wakah sampai ke bila-bila. Dia kira-kira tu Allah, kalau separuh mana? Separuh. 20. Tiba-tiba kita dapat maklumat wang yang dia simpan ratus ribu dalam bank, dia bayar kepada skamer. Kita kata kalau bayar ke skamer, buat anak boleh pahala sepakat ketua buat pondok. Ratus ribu duit habis. Ini kawasan kita ni tuan-tuan. Jangan duduk pergi jauh sangat. Jangan selalu duduk baca sok khabar, kita baca hak kita sendiri. Ini di antara penipuan yang cukup berbahaya. Para jemaah sekalian, sebagai umat Islam, kita mestilah berwaspada dan serta beringat ketika berkomunikasi dengan sesiapa pun, terutama sekali di alam maya. Jenayah scam ataupun penipuan moden boleh berlaku dalam bentuk digital dan juga dalam bentuk sosial. Jika seorang individu mendahulukan sifat tamaknya melebihi rasional dan logik akal, maka dia akan mudah termakan pujuk dengan barangan berjenama atau hadiah wang lumayan yang dijanjikan. Dan satu lagi, hubungan kasih dengan individu yang digambarkan kacak atau cantik, walaupun hanya dihubungi melalui email atau mesej ringkas dalam telefon pintar, sudah terperangkap. Keluar dalam khabar baru ni seorang, konon-kononnya orang putih mari berminat nak masuk Islam. Tapi dia lekat di KLIA, lekat. Tak boleh masuk. Jadi minta wanita ni tebuh dia, masuk akaun segera RM70,000. Nya masuk mek ni. Nak kau bapa orang putih. Allahu Akbar. Nanya, habis saja. Yang saya sedihnya kawan kita. Sebut negeri, tak sebut negeri. Sebut cerita. Dia dengar kata, ikut kuliah kita. Tapi gila kau wanita orang putih ni, yang sanggup datang daripada negara luar, sanggup habis duit. Lepas pada tu dia tak hubungi kita lagi, kita cari dia pun tak jumpa. Tak tahulah dia boleh bina orang putih ke, kering sudah dalam kantong bank dia. Ingat, kalau nak bini mari jumpa molek-molek, kita belagak, tak usah duduk main ikut alam maya, ikut alam email. Kerana itulah, penipuan atau helah sebegini boleh berlaku pada siapa saja dari golongan profesional sehinggalah kepada kelompok pesara kerajaan habis duit pension nyegomo ni puak skema. Nelayan, petani, kaki tangan kerajaan, swasta, warga emas, pelajar-pelajar habis kena belaka. Maka marilah kita sama-sama mengambil pengajaran iktibar. Orang yang kena tipu sama ada tomak ataupun gelabah, panik dengan sebab ugutan yang tersebut. Jadi kalau ada apa-apa kes, buka mulut. Saya ditelepon oleh sekian-sekian. Cakap dengan Tok Hulu. Tok Hulu boleh telefon ke polis. Ada ke sistem macam ni? Ugu-ugu orang macam ni? Mesti polis kata tak ada. Jadi kita kena tipu main-main. Sebagai akhirnya, marilah kita mengambil peringatan mengenai tipu helah zaman ini yang melibatkan teknologi canggih dan penuh manipulasi atau penipuan. Beringatlah agar kita tidak mendedahkan sewenang-wenangnya maklumat peribadi seperti kad pengenalan, alamat rumah, nombor telefon, nombor akaun bank, email peribadi di laman sosial dan internet. Gunakanlah teknologi yang ada dengan lebih berhemah dan berwaspada agar tidak ditipu oleh penjenayah licik yang akhirnya menyebabkan kerugian harta benda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kesenangan dan kemewahannya. Jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat, tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benar. Kalaulah mereka mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak akan melupai hari akhirat. Surah Al-Ankabut ayat 64. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan jagalah diri kita, keluarga kita daripada terperangkap dengan perangkap-perangkap mainan skema, mainan syaitan. Skema ni banyak jenis lah. Skema dari sudut nak tipu duit orang pun banyak. Skema dari sudut agama pun banyak. Duk sebarkan hadiah-hadiah palsu, mendakwa inilah cinta Nabi, itu juga termasuk dalam skema dalam agama. Dan yang kita lihat sehari dua ni tular di media sosial, iaitulah budak curi tabung masjid. Ana lebih kurang 10 tahun dulu orang duk sebar video tu. Kita pun lupa dah di mana tempat yang saya ceramah di masjid tu. Pengurusi masjid ni bila dia tengok orang budak ni curi, dia panggil, dia interview, tanya sebab kenapa kau buat pencuri. Dia pun nyatalah dia orang miskin, ayah dia tak bagi, dia terpaksa nak beli buku. Dia tak ada jalan dah kecuali mari ambil duit tabung masjid sikit untuk beli buku. Maka pengurusi masjid tak pukul dia, tak marah, nasihat, beri kasih sayang kepada dia bahawa dia dijadikan anak angkat masjid. Apa-apa kes, mari jumpa dengan aku. Maklum pada saya, nak duit ke, nak yuran ke, nak baju sekolah, mari maklum, dengan syarat kamu solat di masjid. Jadi alhamdulillah itu perubahan besar yang berlaku pada budak itu dengan sebab kasih sayang yang dicurahkan oleh ahli jawatankuasa masjid. Kita kata itu satu dimensi. Yang terbaru ni, bila budak tu curi tabung masjid masuk dalam bilik mayat, maka orang pun mandi dia macam mayat. Jadi kita tengok netizen ni bagi dua, ada yang sokong, ada yang kecam. Kita kata berpada-padalah saudara, jangan terlebih, jangan terkurang. Kita tak tahu peribadi budak tu. Kalau setakat dia sebut dalam surat khabar kata dia curi kerana nak beli ubat, kita kata betul ke? Awak kena ke dia? Tak kena. Habis kerana sokong mati-mati tu buat apa? AJK masjid pun tak tahu kenapa dia orang mandi. Boleh jadi sebab dia jumpa kawan tu dengan duduk dengan duit dalam bilik mayat, mandi selalu pakai senang. Jadi dua-dua pun kita tak kenal. Jangan duk basah lidah kita. Jangan duk tulis macam-macam komen. Kita mengatakan kalau nak komen, kita kata cara tindakan itu tidak betul, komen dengan cara baik. Yang betulnya macam mana? Tapi kita pun tak tahu siapa mereka dan apa keadaan. Tiba-tiba pengulah dipanggil netizen ni. Lebih-lebih sangat, lebih sudu daripada kuah. Kita kata berhentilah daripada perangai kita ini. Kan? Kita harmonikan, kita tak sokong orang pergi curi duit masjid. Kita orang masjid juga tidak boleh buat tindakan sewenang-wenang. Dan juga kita mesti peka dengan suasana persekitaran yang ada. Sebab itulah saya sebagai pengurusi masjid ini, khatib di atas mimbar ini menyeru kepada semua anak mukim kita di sini, sekiranya ada di dalam mukim kita ini orang-orang yang sakit terlantar, yang tidak ada makanan, tak ada ubat, terbiar, anak-anak yang terbiar, anak yatim ke siapa dia tak ada makanan, menjadi tanggungjawab tuan-tuan semua ni. Bukan AJK masjid, laporkan kepada kita, ada dalam qaryah kita ni orang yang seperti itu. Menjadi kewajipan kepada kita untuk sampai kepada maklumat ini kepada pihak yang bertanggungjawab, ataupun masjid kita sendiri dengan tabung-tabung kebajikan yang kita ada, wajib kita kena bantu. Sebagaimana kata Nabi SAW, tidak benar-benar beriman seorang itu dia kenyang, jirannya lapar. Tidak mungkin kita boleh tutup mata senang hati kalau tabung masjid kita ada, tapi jiran masjid kita kelaparan. Jadi saya letak tanggungjawab ini ke atas kepala tuan-tuan. Siapa-siapa tahu maklumat yang tidak lapor, kita bertanggungjawab bersama di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Jangan kata untuk email tak cara, ustaz tak ambil cakna, yang awak buat apa? Kenapa tidak lapor? Kita bukan tahu benar gaib. Kita alhamdulillah dalam qaryah kita ni ada masjid, ada penghulu, yang lebih besar lagi kita ada penggawa, ada wakil rakyat, macam-macam alat, macam-macam lorong ada. Tapi kalau maklumat tak sampailah maklumat itu, maka marilah kita sama-sama mengambil tanggungjawab, memberi pertolongan, pembelaan kepada golongan yang memerlukan, supaya tidak ada dalam kawasan kita ni
orang yang terpaksa mencuri kerana nak makan, terpaksa mencuri kerana nak beli ubat, terpaksa mencuri kerana nak bayar yuran, kita tidak reda dan kita tidak benar sama sekali. Baiklah para jemaah sekalian, itu perisytiharan saya selaku pengurusi masjid dan khatib di masjid ini kepada tanggungjawab ini kita tanggungjawab semua. Tuan-tuan yang ada di sini, kita bertanggungjawab bersama dalam ahli qaryah kita. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, banyakkan selawat ke atas Nabi SAW kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.